Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas soalan yang ditanya. Sekurang-kurangnya kita dapat penjelaskan tentang YMDB dan juga Permata. Datuk Yang di-Pertua, perjanjian persefahaman yang telah dimeterai antara pihak YMDB dan pihak berkuasa Am Hal Ehwal Islam dan Wakaf UAE pada 18 Mei 2014 di Abu Dhabi adalah bagi persetujuan untuk menubuhkan sebuah kompleks Islam yang akan mempunyai yang pertama sebuah masjid yang akan dibina berdasarkan kesenian reka bentuk yang mirip dengan masjid besar Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Yang keduanya adalah sebuah pusat pembelajaran Islam, Islamic Learning Center, dan yang ketiganya sebuah permata. Penubuhan kompleks Islam ini adalah sumbangan daripada pihak berkuasa Hal Ehwal Islam dan juga Wakaf UAE kepada kerajaan Malaysia. Ini akan didirikan di atas tanah YMDB yang terletak di Bandar Malaysia, Kuala Lumpur dengan pembiayaan sepenuhnya oleh pihak berkuasa Am Hal Ehwal Islam dan Wakaf UAE. Apabila siap kelak, ianya akan beroperasi sebagai pusat setempat yang boleh digunakan sebagai pusat rojokan dan pembelajaran di dalam bidang Islam. Pusat ini juga akan dibuka kepada masyarakat sekeliling dan semua individu yang berminat untuk mempelajari dan mendalami Islam. Penubuhan pusat permata pula adalah merupakan sebahagian daripada kompleks Islam tersebut. Pusat ini akan menyediakan beberapa program berasaskan pembangunan pendidikan dan pengupayaan kendiri dalam bidang Islam, khusus kepada kanak-kanak dan remaja. Program pembangunan pendidikan yang akan disediakan akan disesuaikan dengan keseluruhan konsep kompleks Islam yang berkenaan. Terima kasih. Yang Muhammad Temerlu. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Muhammad Menteri. Dalam soalan tambahan ini saya ingin membangkitkan ataupun merujuk kepada satu kenyataan daripada bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Noor Mayakub pada tahun 2011 yang mana telah menyatakan bahawa satu MDB ini telah menandatangani beberapa perjanjian untuk mentransformasikan lapangan terbang Sungai Besi ini kepada bandar Malaysia. Jadi saya mahu melihat berdasarkan pada kenyataan satu MDB sebelum ini, bandar Malaysia akan dijadikan sebagai sebuah avenue yang bakal menarik pelabur-pelabur dan juga syarikat korporat antarabangsa. Jadi persoalannya ialah kita masih belum dapat melihat satu model pembangunan dan perancangan yang begitu jelas setelah berbanding dengan peruntukan yang begitu banyak. Sedangkan kalau kita lihat dari segi peruntukan yang telah diberikan, kalau saya lihat di sini, RM 20 juta dalam RMK 9, 36 juta dalam RMK 10, 150 juta untuk Taska yang dijadikan sebagai pusat permata pada tahun 2009, 100 juta dalam bajet 2010, 111 juta dalam bajet 2011, 20 juta pada tahun 2012, 40.7 juta pada tahun 2013 dan 31.9 juta pada tahun 2014. Dan ini tak termasuk dengan pengakuan setiausaha bahagian permata yang mendakwa bahawa mereka telah menerima 150 juta. Jadi secara totalnya ialah separuh bilion diperuntukkan untuk program ini. Jadi berdasarkan kepada ini, perkembangan pembangunan yang dimaksudkan itu belum sepadan dengan sejumlah peruntukan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, saya lihat banyak pertindihan program-program permata ini dilihat mengambil alih program-program kementerian. Program Kementerian Pembangunan Wanita sebagai contoh dan juga Kementerian Pendidikan. Jadi bagaimana sebenarnya blueprint itu dibuat sehingga berlaku sedemikian, dan apakah sebahagian projek dan juga pembangunan itu akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan sebagaimana yang pernah diakui oleh Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2010 yang lalu. Terima kasih. Yang Berhormat, kalau mengikut soalan Yang Berhormat, yang pertama Yang Berhormat bertanya tentang pembangunan YMDB di bandar Malaysia. Yang ini berterusan dan kalau Yang Berhormat memerlukan jawapan bertulis, kita boleh menjawab secara bertulis berdasarkan soalan yang ditanya. Tetapi program
permata ini di bandar Malaysia, dia melibatkan kawasan yang tidak besar, kawasan yang tidak besar, tetapi sumbangannya besar. Sumbangannya cukup besar untuk membina sebuah kompleks Islam yang meliputi masjid, pengajian Islam dan juga permata. Ya, jadi permata sebahagian daripada kompleks tersebut dan ianya telah dibiayai 100% oleh UAE. Jadi kita ucap terima kasih kepada kerajaan UAE yang akan melaksanakan kompleks ini di kawasan tanah yang tidak begitu besar. Seluruh tanah yang akan dibangunkan di kawasan ini adalah untuk pembangunan bercampur yang lain. Jadi yang ini ialah mungkin tidak sampai 10 hektar ataupun 4 hektar lebih untuk tujuan kompleks Islam ini. Kemudian yang keduanya program permata. Yang berhormat, yang pertama sekali kalau kita nak lihat program permata ini di programnya tu, kurikulumnya tu diterima oleh taska yang lain. Malah kalau taski PAS pun nak terima program permata, boleh mengambil program permata kerana ianya telah dirancang begitu rupa untuk kanak-kanak supaya pintar dan juga untuk membina kanak-kanak yang pintar agar lebih pintar. Jadi programnya kita lihat bermula daripada taska. Sekarang ini dia pergi ke peringkat 9 sehingga 17 tahun dan dan ada di kalangan anak-anak ini 41 orang daripada mereka telah pun berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti luar negara dan 227 orang telah pun ditempatkan di program asasi permata. Jadi permata tidak mengambil alih, tetapi kementerian yang lain mengambil program kurikulum permata itu untuk diguna pakai di tempat mereka. Dan yang berhormat, sebab tidak ada berpeluang untuk melihatnya secara dekat, dia program permata ini untuk rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Islam, Kristian, Buddhis. Jadi di sana dididik untuk menjadi manusia masa depan Malaysia, bukan manusia jumud, manusia yang suka buat kacau, manusia yang suka meletakkan persepsi daripada realiti. Ini dan banyak daripada yang ada di sana kita tak tahu. Mungkin ada juga orang PAS, kalian berhormat. Mungkin ada anak-anak orang UMNO, anak DAP, anak PKR, semua berada di sana. Jadi cuma ia menjadi persepsi kepada kita kerana kita tidak tahu macam mana permata itu dijalankan. Saya percaya kalau yang berhormat melihat program permata dan sekarang diterima pakai oleh Kemas dan juga taska swasta, termasuk juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang telah mengoperasikan 40 taska, Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu 40 taska dan Jabatan Kebajikan Masyarakat mengoperasikan 107 buah taska. Jadi kurikulumnya ialah kurikulum permata negara. Jadi saya berharap kepada semua yang berhormat melihat program permata ini dalam bentuk realitinya, membentuk anak-anak pintar di masa akan datang, biar pemimpin masa akan datang pemimpin yang lebih yang kalau sekiranya dari segi agamanya orang yang memahami agama yang sebenarnya dan menjadi pemimpin yang sebenarnya berdasarkan ketakwaan, keikhlasan dan sebagainya. Ini cukup cantik mata dan kita bagilah sokongan. Malah perbelanjaan yang dibagi ini tidak sebanding dengan jumlah yang akan disumbangkan oleh UAE yang lebih besar untuk membina kompleks Islam. Jadi kita program yang dibagi kepada permata itu sebenarnya masih tidak cukup untuk dikembangkan. Sebagaimana yang saya sebut di parlimen ini bahawa tiap-tiap parlimen akan ada satu permata. Ya, Omar Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan saya. Saya tertarik dengan apa yang telah diperjelaskan oleh pihak Menteri berkaitan dengan program permata. Soalannya di sini ialah kenapa kita memerlukan wujudnya satu entiti baru nama permata? Kenapa kita tidak perkasakan Kemas? Kenapa tak perkasakan sekolah-sekolah tadika, sekolah-sekolah yang di bawah Badan Kebajikan
taska dan sebagainya, termasuk pra-sekolah yang dah ada di bawah kementerian. Jadi, apakah ini satu agenda untuk menaikkan nama isteri Perdana Menteri? Sebab kalau betul perkara ini untuk memperkasakan sistem pendidikan prasekolah, sepatutnya kerajaan memperkasakan taska prasekolah yang telah ada di bawah kementerian yang sudah ada. Kita penjelasan. Datuk Yang di-Pertua, saya berdoa semoga Allah mengubah hatimu supaya jadi lebih mulia, supaya melihat kebaikan. Amin. Sebenarnya baik. Dijawablah. Dijawab. Siapa cakap tadi tahu? Ni jawab soalan ni. Mentang-mentang kawan pun jangan ni dia dengar. Saya menjawab sebab dia menyebut isteri Perdana Menteri. Benda yang baik kita kena kata baik. Yang Muhammad, kalau benda yang tak baik kita tegur. Itu cara Islam. Yang Muhammad ni pakaian cara Islam tapi mulutnya Tarik balik dah, Wan. Tidak, saya bertanya apakah ini nak menaikkan nama isteri Perdana Menteri sebab dia adalah penawar. Itu saja. Saya tidak memburukkan dia. Saya harap tak. Okey. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jangan kamu buruk sangka dan jangan kamu mengintai keburukan orang. Ayat Quran yang amat. Yang berhormat telah buruk sangka kepada satu orang yang telah mengabdikan dirinya kepada negara ini. Dia tidak dibagi gaji, tidak dibagi apa, tapi mengabdikan dirinya dan juga mengabdikan kasihnya kepada rakyat dengan bagi program permata. Sebab apa? Tak tahan melihat generasi yang ada sekarang ni bertongkol-tongkol, mengutuk sana mengutuk sini. Biarlah generasi yang ke depan ni generasi yang lebih mulia, yang mahu melihat bahawa kita ni sebenarnya mencari keredaan dunia dan juga akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tapi perbuatan kita tidak ke arah tersebut. Jadi yang berhormat, untuk saya, kalau yang berhormat bersetuju, marilah kita ucap terima kasih kepada isteri yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah mengabdikan dirinya untuk negara. Tak ada untuk kepentingan diri. Jadi sebenarnya program permata ini ialah kurikulum permata itu diterima oleh diterima di peringkat antarabangsa dan juga agensi-agensi lain. Kalau sekiranya PAS ataupun PKR nak ambil program permata, kurikulum permata, boleh. Sebab ini boleh membentuk manusia yang lebih mulia, manusia yang tidak benci kepada orang, manusia yang melihat orang dengan kasih sayang dulu. Bukan kalau tengok orang buruk sangka, hukum dia haram dalam Islam yang berhormat. Baik sangka, macam saya tengok yang berhormat, saya baik sangka, tapi dengan mulutnya Allah. Okeylah. Okey. Jadi Datuk Speaker, sebenarnya program permata ialah program yang cukup mulia dan yang isteri Perdana Menteri yang bagi masanya secara percuma, tidak ada gaji, tidak ada apa, kita nak ucap terima kasih. Saya minta lebih banyak kawan-kawan daripada PAS yang ada adik-adik yang bernas ataupun PKR, adik-adik yang bernas tampil ke hadapan untuk memberi sumbangan ke arah membina permata yang lebih mulia. Sebab namanya permata, bukan nama batu. Jadi permata ini sudah pasti nama yang mulia. Yang mana pun, macam mana pun, teguran yang berhormat, sebab yang berhormat tak tahu, saya simpati. Sekarang saya dah bagi tahu, saya minta maaf sebab menggunakan teguran yang peringkat awal. Yang berhormat sudah pasti setelah mendengar. Okey. Itu okey, soalan yang kedua, pasal yang Muhammad tanya, adakah untuk menaikkan nama isteri Perdana Menteri? Tak ada. Permata menaikkan nama permata, nama negara di peringkat negara dan juga antarabangsa. Saya bagi tahu 41 orang sudah pun berada di luar negara yang berhormat dan sudah pasti mereka ini balik. Dia adalah merupakan salah satu pada produk negara yang cukup mulia di masa akan datang. Dan kita ada program khas untuk Islam, iaitu
kanak-kanak yang akan di apa, iaitu program yang telah dimulakan pada 2010 mempunyai seramai 197 kanak-kanak yang sedang melalui proses pembelajaran, penggayaan, pengukuhan dan penilaian berterusan yang telah disusun rapi. Di samping itu, sebuah kolej permata insan sedang dibina untuk menerima kohort pertama pelajar tingkatan 1 pada tahun 2015. Pembelajarannya menggunakan kurikulum permata insan yang menggabungkan pendidikan akademik secara berpadu dengan berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini yang Muhammad tak bagus? Ini khusus untuk melatih ulama-ulama masa depan. Ya, Mak Menteri, nak tambah sikit. Baru-baru ni permata juga untuk rekod hantar 36 orang anak-anak permata laksanakan ibadah umrah di atas anak-anak daripada Kelantan pun kita hantar untuk Kenyataan tersebut adalah jawapan saya. Terima kasih.